Ya, bersua kembali kehangatan dan juga debaran yang akan dinantikan untuk siapakah yang akan dicalonkan dan juga akan ditempatkan oleh parti masing-masing. Sudah pastinya bukan sahaja melibatkan UMNO Barisan Nasional ataupun Barisan Nasional menentang Pakatan Harapan, tapi juga turut melibatkan parti-parti baru yang buat pertama kalinya bertanding untuk pilihan raya umum Dewan Negeri Johor, antaranya Muda, Pejuang dan juga beberapa parti lain. Dan ini akan menggambarkan betapa persaingan yang sengit di beberapa kawasan, khususnya di beberapa kawasan tumpuan. Daripada 56 kawasan yang digambarkan untuk pilihan raya umum Dewan Negeri Johor, ayuh sama-sama kita saksikan dan juga kita akan kongsikan 17 kawasan yang digambarkan sebagai kawasan panas dan juga tumpuan untuk pilihan raya umum Dewan Negeri Johor. Dan kita akan mulakan melihatkan kepada peta yang kita kongsikan bersama dengan anda pada ketika ini. Ini adalah pembahagian peta dan juga persempadanan untuk Dewan Negeri Johor. Kita mulakan dengan N53 Benut. N53 Benut ini cukup istimewa kerana ia merupakan kerusi penyandangnya, juga merupakan kerusi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Johor, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Hasni Mohamad. Dan kalau boleh kita gambarkan, 5 penjuru di Benut juga melibatkan penyertaan Muda dan juga Pejuang. Tidak kurang juga Bukit Kepong, ini juga merupakan hot seat ataupun kerusi panas kerana bekas Menteri Besar Johor juga, iaitu Yang Berhormat Datuk Sarudin Jamal juga turut bertanding di kawasan Bukit Kepong ini. Ini adalah kerusi beliau. Seterusnya kita bawakan N09 Gambir. Gambir ini merupakan kerusi yang dahulunya dipegang oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kali ini beliau mengambil keputusan untuk tidak bertanding di Gambir. Dan untuk kita melihat antara lain adalah Sungai Balang. Kita bawakan bersama dengan anda. Sungai Balang ini juga cukup istimewa kerana PRU 2018 yang lalu menyaksikan majoritinya tidak kurang ataupun tidak lebih daripada 500 jumlah pengundian. Dan Simpang Jeram kita bawakan bersama dengan anda untuk menggambarkan antara kawasan tumpuan di kawasan ini dengan penyertaan parti-parti baru yang bertanding. Tidak kurang juga Pemanis kita bawakan bersama dengan anda. Pemanis ini juga cukup istimewa untuk kita gambarkan bersama dengan sahabat penyampai seketika nanti. Dan seterusnya, kerusi yang seterusnya adalah Semarang. Ini juga merupakan antara kawasan tumpuan. Dan seterusnya kita beralih kepada N27 Layang-Layang. Yang Berhormat Dr. Masli Malik difahamkan akan bertanding di kawasan ini. Beliau juga ditempatkan sebagai calon Menteri Besar untuk PKR. Seterusnya Puteri Wangsa, ini juga menempatkan wakil dari kita melihat Barisan Nasional akan mempertahankan ataupun akan meletakkan calonnya di kawasan Puteri Wangsa. Seterusnya kita beralih ke kawasan Permas. Permas ini cukup istimewa juga untuk kita bawakan bersama dengan anda. Kita gambarkan bersama dengan anda di kawasan Dewan Negeri Johor dan Larkin. 5 penjuru akan dipertandingkan di Larkin dan juga melibatkan antara lain wajah-wajah baru di Larkin. Pengumumannya dan juga siapakah yang akan bertanding akan diumumkan seketika nanti. Kempas cukup istimewa kerana Ketua Wanita PKR akan bertanding di situ menentang Nur Nikman Osman yang juga merupakan anak anda kepada Allahyarham bekas Menteri Besar Johor sebelum ini. Jadi kita akan nantikan di Kempas nanti siapakah yang akan turut bertanding. Dan seterusnya kita berikan tumpuan di Bukit Permai juga, merupakan kawasan yang mempunyai majoriti yang tipis juga. Tidak kurang kita berikan gambaran untuk seterusnya selepas Bukit Permai. Okey, di Tenang juga ada tumpuan pada kali ini. Kita akan bersama dengan sahabat-sahabat penyampai kita untuk membawakan apakah gambaran di Permai. Kabarnya akan berlaku pertemuan beberapa penjuru juga di Tenang dan juga di Parit Yani. Ini juga tumpuan di situ untuk kita melihat parti-parti baru yang akan menyertai di kawasan, khususnya di kawasan-kawasan tumpuan di luar bandar. Dan juga di Rengit juga N25 adalah tumpuan yang akan kita bawakan bersama dengan anda pada pagi ini. Yang penting ini salah satu daripada kawasan tumpuan dan juga kawasan yang diberikan tumpuan untuk memenangi hati pengundi. Dan juga Kahang MIC juga akan mewakili Barisan Nasional, difahamkan akan meletakkan calonnya untuk N31 di Kahang. Itu antara gambaran yang jelas. Apa-apa pun pengumumannya ataupun confirmation dan juga pengesahannya itu akan kita bawakan bersama dengan anda setelah kita melihat siapakah calon-calon yang akan hadir ke pusat penamaan calon, khususnya untuk menempatkan dan juga khususnya ditempatkan oleh parti masing-masing. Seperti yang digambarkan tadi, pilihan raya umum Dewan Negeri Johor cukup istimewa kerana bukan hanya parti-parti yang merupakan parti status quo yang akan bertanding, tetapi juga parti-parti baru akan mencuba nasib mereka untuk mempertandingkan dan juga untuk menampilkan wajah-wajah baru. Barisan Nasional difahamkan akan mempertandingkan lebih 70% wajah-wajah baru, 30% adalah wajah muda. Ini kita gambarkan kalau kita lihat tadi jantina, peratusannya adalah 2,597
1,742, wanita mewakili 49.92% untuk komposisi bagi pengundian di Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor. Kita lihatkan kepada komposisi lelaki, pengundian lelaki adalah sebaliknya, dan ini statistik umur yang digambarkan. Yang paling tinggi kategori umur adalah 21 hingga 29, melibatkan 21.86%, dan juga untuk 18 hingga 20 melibatkan 6.67%, pertambahan sebanyak 6.67% di Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor yang melibatkan lebih kurang 2.5 juta pengundi untuk Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor. Jadi itu antara statistik yang kita bawakan bersama dengan anda. Tidak sabar nampaknya untuk kita melihat bagaimanakah strategi akan dimainkan oleh variasi parti-parti yang bertanding. Kita jangkakan bukan sahaja 3 penjuru, 4 penjuru, malah 5 penjuru juga akan berlaku di beberapa kawasan untuk mempertaruhkan calon masing-masing. Dan untuk